warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada satu lagi soalan dalam program kita. Apa program kita? Namanya Asam Garam Rumah Tangga. Jadi ini merupakan peluang yang baik untuk suami, isteri ataupun suami ataupun isteri untuk bertanya soalan-soalan tertentu berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, tentang perkahwinan dan sebagainya. Memang kita dapat banyak soalan, dan kali ini bagi sesi kita yang kedua ni, kita akan bacakan soalan-soalan tertentu, yang mana soalan itu seperti yang saya katakan pada awal, kita ada kalanya telah pun membuat sedikit penyelidikan dan sebagainya, dan kita akan sajikan kepada tuan-tuan muslimin. Okey, di antara yang begini tuan-tuan muslimin, agak common kita terima soalan-soalan. Ini kita berikan contoh tentang isteri bertanya. Tadi suami, episod pertama suami yang bertanya. Kali ini episod kedua, isteri pula yang bertanya. Apa isteri bertanya? Apakah soalan yang biasanya kita terima daripada pihak isteri? Di antara soalan yang common, FAQ-nya adalah tentang talak. Yes, T-A-L-A-K, talak. Okay. Talak tu maknanya cerai lah. Contohnya, ada isteri yang bertanya, kami bertengkar dan dalam pertengkaran itu suami sebut perkataan talak. Kemudian dia kata suami itu macam menyesal gitu. Okay. Bermakna dia kata dia tak sengaja, tapi telah pun dia sebut. Waktu dia marah tu dia sebut. Jadi si isteri ni tanya, sah ke, jatuh ke talak tersebut? Kerana suami tadi kata tak sengaja, tak ada niat dan sebagainya, tapi dia sebut, dalam keadaan marah tu dia sebut. Jadi agak jatuh ke tidak talak tersebut. Ini biasa kita terima. Dan dalam variasi-variasi yang agak berbeza lah. Tapi semuanya berkisar tentang talak. Tuan-tuan dan puan sekalian, terutama para isteri di sini, ada dua mesej kat sini sekarang. Dalam soalan ini ada dua mesej. Satu untuk isteri, yang keduanya adalah untuk para suami. Bagi para isteri, kita perlu jelas. Bermakna sekiranya kalau suami itu dia sebut terang-terang talak ataupun terang-terang dia sebut cerai, ini kod dia. Bermakna sama ada dia sengaja atau tidak, tapi dah memang dia selafaz, dah maaf lah kan, walaupun dia kata tak sengaja, walaupun dia marah macam mana pun, dia kata tak sengaja, terlepas cakap dia kata. Ataupun tengah gurau-gurau, ada tengah gurau-gurau, kita kena acah-acah, dia terlepas cakap, ya Allah. Boleh tak? Tak boleh lah, mana boleh. Nabi kata, ini di antara perkara-perkara yang tak boleh kita main-mainkan, tak boleh kita persedakan, tak boleh kita kata tak sengaja, tak boleh. Bermakna bila sebut saja, walaupun lepas tu menyesal, menangis darah pun suami itu, tak maaf lah. Apa dah laku, bermakna jatuh umumnya. Kemudian si isteri tu mengatakan bahawa dia tanyalah, anda buat apa? Saya biasa dalam kes-kes seperti ini, kita banyak galakkan mereka tu supaya melaporkan lafaz yang talak itu kepada pihak mahkamah syariah. Tapi kita pernah dapat juga feedback daripada beberapa orang suami. Dia kata tak perlu apa, kita dah rujuk apa, kita dah, bermakna pertama sekali saya tak sengaja jadi buat apa nak pergi hantar ke mahkamah dan sebagainya itu kan. Itu satu silap yang besar. Kita galakkan para isteri yang telah pun di mana mengalami situasi suami lafazkan talak tu, pergi jumpa, laporkan ke pihak mahkamah. Biar mahkamah tetapkan. Apa yang saya katakan ni sebagai jawapan umum. Tapi yang lebih penting sekali, sekiranya kalau suami jatuhkan talak, dia lafaz talak, dia lafaz cerai, pergi ke pihak mahkamah, laporkan di sana supaya mahkamah boleh rekod. Ini bab talak ni tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Saya pernah jumpa seorang suami mengatakan bahawa dulu waktu zaman Nabi pun ada mahkamah. Betul lah, betul. Dalam zaman Nabi tidak ada mahkamah syariah. Tapi pentadbiran Islam sudah pun ada. Dan hukum-hukum dah ada. Dulu mungkin tidak ada yang dimanifestasikan sebagai mahkamah. Sekarang ada mahkamah. Mahkamah itu tujuannya menjalankan pentadbiran hukum Islam. Menjalankan pentadbiran hukum cerai-berai. Jadi kita perlu untuk memastikan keadilan isteri yang telah pun dilafazkan cerai oleh suami, sangat-sangat perlu pergi ke mahkamah syariah buat laporan. Mahkamah akan panggil untuk interview, untuk kaunseling dan sebagainya, untuk dapatkan kepastian. Jadi dapat. Jadi penting sangat tentang ini contoh ini contoh bermakna ketidakpastian si isteri itu apabila suaminya melafazkan talak. Ada juga kes di mana si isteri mengatakan bahawa suami itu tak jelas
Dia kata je lepaskan saya. Lepaskan bagaimana? Itu sebab itu saya katakan penting apabila berlaku perkara-perkara seperti ini. Suami kata, awak baliklah rumah awak, saya lepaskan awak dan sebagainya. Itu lebih-lebih lagi utama perlu kita report kepada pihak mahkamah. Kenapa? Kita nak tahu juga. Waktu dia kata lepas tu, apa niat dia? Kalau niat dia kata, memang aku nak cerai dengan kau. Siap. Jadi sebab itu kita jangan ambil ringan. Kerana benda ni kita tahu, lafaz talak, lafaz cerai, kadang-kadang suami itu pun dia tak gunakan suara dia gunakan message, WhatsApp ke apa-apa jenis message pun, itu pun perlu dilaporkan kepada pihak mahkamah kerana kita tahu bahawa sudah ada fatwa keluar pada perkara-perkara seperti ini pun perlu dipegang perhatian kerana ianya memang boleh menjejas jatuh atau tidaknya talak kepada isteri yang telah pun dilafazkan oleh suami melalui audio, suara ataupun melalui teks ataupun message yang ada audio dan sebagainya. Itu semua penting tuan-tuan muslimin. Jadi kita perkara ni jangan main-main lah. Kemudian kita juga pernah berjumpa dengan soalan contohnya yang mana isteri mengatakan bahawa suami itu jatuhkan talak 3 terus kepada dia. Saya tanya, dah berapa kali lafaz? Sekali je. Tapi dia longgokkan semua pada saya, Cik. 3-3. Kau ambil talak 3. Jadi tanya saya, itu kira tak? Jadi bermakna saya dah tak ada chance, betul bermakna suami tu tak ada chance untuk berbaik semula dengan dia. Saya kata di Singapura ni kita tak ambil pendekatan seperti itu. Sebab itu saya katakan sama juga pada tersebut, pergi laporkan kepada pihak mahkamah syariah. Tapi umumnya lelaki ni yang kita di Singapura yang kita pegang ni adalah walaupun dia sebut 100 kali talak pun baru sekali. Okey, bermakna kalau suami tu sebut talak, okey, bermakna dah langsung talak 1 sampai cukup edah. Okey, cukup edah. Ataupun kalau dia rujuk, bila habis tu still talak 1 dia jatuh. Bermakna bagi setiap talak tu ada dia tempoh dia. Okay. Kemudian sebut lagi. Bila dia sebut lagi, itu dah kira talak 2 lah tu. Yang ada tempohnya lagi. Kemudian dia sebut lagi yang ketiga kali, itu kira dah talak 3 lah. Tapi kalau tempoh tu belum dilengkapkan, okay, masih lagi talak 1 lah. Jadi mana kalau ada lelaki yang kata aku jatuhkan talak kepada kamu, talak 3 sekali itu tak pakai, itu kira talak 1 lah tu. Okay. Bagi mesej saya kedua lah bagi para suami, tuan-tuan sekalian ataupun tuan-tuan di kampung ni, tuan-tuan sekalian. Okey, kita sebagai lelaki ni nak kena kalau boleh lah, kalau boleh. Saya tahu talak ni memang dibolehkan dalam Islam. Kita dibolehkan untuk jatuhkan talak. Tapi berhati-hatilah, jangan kita suka-suka main tembak je kan. Kita gunakan budi bicara kita. Ada kalanya pertama sekali kita tahu bahawa bila berlaku cerai, mangsa pertama adalah anak-anak sebenarnya, bukan kita. Ada kala kita sedap tak lepaskan, kau ambil kau. Okey, settle lah kemudian isteri pun ada kala gitu, dia minta cerai. Okey, jadi bagi suami isteri tu minta cerai ataupun diceraikan dan sebagainya tu, ada kalanya masalah antara mereka tu settle tapi anak tu tak settle. Jadi apa pun bagi pihak lelaki, kita jaga-jagalah, jangan kita suka-suka main tembak aja jatuhkan talak kepada isteri dan sebagainya. Jadi itu kita peringatkan sikit lah. Tuan-tuan sekalian ni, saya rasa ini dulu bagi episod kita yang kedua tentang asam garam rumah tangga ni. Saya harap sedikit FAQ ataupun Q&A ni ataupun soalan yang dikemukakan dan bagaimana kita menjawabnya itu telah pun dapat memberi sedikit panduan kepada tuan-tuan sekalian agar ianya menjadi teladan ataupun sepadan supaya ada kala perkara-perkara ini kita kalau boleh kita jauhkan. Dan saya pesan kepada suami isteri di luar sana banyak-banyak bersabar. Tapi sekiranya kalau si pihak suami dah terlepas cakap, apa nak buat sebab itu penting untuk kita laporkan kepada pihak mahkamah syariah sehingga kita bertemu lagi dalam program Asam Garam Rumah Tangga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.